Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersyukur kita ke hadrat Ilahi dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari ini dalam webinar Memacu Kejayaan bersama Ekonomi Siri 4, Hitung Laju Tingkatan 4. Saya Cikgu Khatijah binti Muhammad Ibrahim, Guru SMK Permatang Rawa, Bukit Mertajam, Pulau Pinang, juga merupakan JU Negeri. Okey. Untuk makluman seperti yang cikgu bagi tahu tadi, tajuk webinar kita ialah Hitung Laju Tingkatan 4, iaitu pada hari ini kita akan sama-sama membuat latih tubi soalan kertas 1. Okey, soalan objektif yang melibatkan soalan pengiraan. Okey, merangkumi bab tingkatan 4. Okey, jadi untuk tu cikgu nak kamu bersedia dengan pen, kertas dan kalkulator. Okey, soalan pertama dari bab 1. Maklumat berikut berkaitan dengan masalah ekonomi yang dihadapi oleh firma NQA. Okey, ada dua teknik A dan B. Okey, kita terus pergi kepada soalan. Berapakah kos lepas sekiranya firma NQA menukar teknik pengeluaran dari A ke B? Okey, teknik pengeluaran dari A ke B. Okey, boleh mula jawab sekarang? Tengok sama-sama. Okey, apa jawapan dia? Jawapan A. Okey, kata kunci dia ialah teknik dia berubah atau bertukar dari A ke B. Okey. Jadi kita lihat masa A ke B, telefon bimbit atau komputer peribadi yang mana berkurang? Telefon bimbit dari 160 menjadi 110 berkurang. Komputer peribadi 40 dia menjadi 95 bertambah. Jadi kita nak kos lepas mesti cari pengeluaran yang berkurang. Jadi kita tahu jawapannya ialah telefon bimbit. Sebanyak berapa? Okey, jadi kita ambil 160 tolak 110 jadi 50 unit telefon bimbit. Mudah je kan soalan ni? Okey, jadi kita pergi ke soalan 2. Soalan sama macam soalan 1 tadi. Okey, maklumat berikut menunjukkan pilihan teknik pengeluaran syarikat X. Ada keluaran baju dan seluar. Apakah kos lepas yang dihadapi oleh syarikat X sekiranya teknik intensif modal digunakan? Okey. Jawapan dia A. Tahniah yang jawab dengan betul. Bagus. Okey, kita tengok macam mana dapat A. Okey, dia berubah daripada intensif menggunakan intensif modal. Artinya daripada intensif buruh pergi ke intensif modal. Okey. Jadi baju bila buruh ke modal 100 jadi 60 berkurang. Seluar bila intensif buruh ke modal bertambah. Jadi bila kata kos lepas, kata kuncinya kamu kena pilih cari yang mana berkurang. Okey, keluaran mana yang telah berkurang. Itu kos lepas. Okey, jadi baju sebanyak berapa? Kita ambil 100 tolak 60. Okey, jadi 40 unit. Jawapan dia A. Okey, boleh nak? Okey, kalau macam tu, kalau dah boleh faham, kita pergi soalan 3. Okey, kita beralih kepada soalan 3. Okey, ini soalan bab 2 pasaran. Jadual 4 menunjukkan kuantiti permintaan pasaran bagi suatu barang pada pelbagai tingkat harga. Okey, kat situ dah ada harga 2468, ada kuantiti diminta untuk Siti, Ani dan pasaran. Okey, soalan dia, apakah kuantiti permintaan pasaran yang baharu jika Siti mengurangkan pembelian sebanyak 50% pada tingkat harga 8, RM8 dan Ani meningkatkan pembelian sebanyak 20% pada tingkat harga RM2. Okey, kita tengok sama-sama jawapan dia apa. Okey, jawapannya ialah B. Okey, tahniah yang dapat jawapan tepat. Macam dapat B? Kita lihat sama-sama. Okey,
Kata kunci dia tadi dia kata apabila harga 8, Siti mengurangkan pembelian sebanyak 50%. Okey, jadi masa harga 8, permintaan, kuantiti diminta Siti ialah 20. Jadi, kuantiti diminta Siti 50 bahagi 100, kita darab 20 adalah 10 unit. Jadi, 10 unit campur dengan permintaan Ani 10 unit. Jadi, kuantiti diminta pasaran ialah 20 unit. Okey, kemudian kita lihat apabila harga RM2. Okey, Ani meningkatkan pembelian sebanyak 20%. Okey, Ani meningkatkan pembelian sebanyak 20%. Jadi, bila dah meningkatkan, kita tambah siap-siap. 100 tambah 20, jadi 120 per 100. Kita darab 25. Okey, bila harga 2, Ani punya kuantiti diminta asal 25. Jadi dapat 30 ialah kuantiti diminta Ani yang baru. Jadi pasaran 50 kita tambah dengan kuantiti diminta Ani yang baru 30 jadi 80. Okey, sebab tu ini yang baru. Jadi jawapan kita tengok 80, 60, 45, 20. Jawapan B. Okey. Boleh nak? Kalau boleh, kita nak beralih kepada soalan 4. Okey, ini soalan keanjalan. Apabila harga suatu barang meningkat sebanyak 40%, kuantiti barang yang ditawarkan akan bertambah dari 5 unit ke 10 unit. Berapakah nilai keanjalan harga penawaran barang tersebut? Okey, cikgu bagi masa. Cuba jawab. Ini soalan keanjalan. Jadi kita lihat sama-sama apa jawapan dia. Okey, jawapannya D. Tahniah kepada pelajar yang dapat jawapan yang tepat. Okey, yang tak dapat pun tak apa. Cikgu tunjukkan. Okey, macam mana dapat jawapan D? Okey, apa formula keanjalan penawaran? ES sama dengan peratus perubahan kuantiti kita bahagi dengan peratus perubahan harga. Dalam soalan dia dah sebut dah, harga suatu barang meningkat sebanyak 40%. Jadi peratus perubahan harga ialah 40. Kita tinggal nak cari peratus perubahan kuantiti. Apa formula dia? Macam mana nak dapat peratus perubahan kuantiti? Q1 kita tolak dengan QO. Okey, bahagi dengan QO. Q1 kuantiti baru, kita tolak dengan kuantiti asal, kita bahagi dengan kuantiti asal dan darab 100. Itu formula dia. Okey, kita lihat. Mana satu kuantiti baru, kuantiti lama? Soalan dia kata kuantiti barang yang ditawarkan bertambah dari 5 unit ke 10 unit. 5 unit ialah kuantiti origin, asal. Ke Q1, 10 unit ialah kuantiti baru. Okey, dah kenal pasti, tinggal kita isi angka. Okey, 10 tolak 5. Okey, kamu ingat bila kita nak kira keanjalan, kamu nak tekan kalkulator, mesti tekan satu-satu. Okey, dah tahu 10 tolak 5 ialah 5. 5 baru bahagi dengan 5. Okey, kamu tak boleh terus bagi arahan kepada kalkulator. Kamu terus tekan 10 tolak 5 bahagi 5. Okey, kamu takkan dapat jawapan yang betul. Okey, jadi selesaikan, kemudian kita kena darab dengan 100. Jadi kita dapat peratus perubahan kuantiti ialah 100. Okey, sekarang kita balik kepada formula asal. ES, keanjalan penawaran sama dengan peratus perubahan kuantiti, kita dapat 100 bahagi dengan peratus perubahan harga. Yang ni dah ada dalam soalan, 100 bahagi 40. Jadi jawapannya ialah D, 2.5. Okey, ingat soalan keanjalan yang penting kamu hafal formula, kamu kenal pasti harga baru, kuantiti baru. Okey, harga asal, kuantiti asal. Okey, kemudian kita isi angka dalam formula tersebut. Okey, itu soalan 4. Okey, cikgu rasa tak ada masalah. Kita teruskan dengan soalan kelima. Okey, masih soalan keanjalan. Tadi kita dah lihat kan? Okey, kita tengok soalan 2.
Jadual 2 menunjukkan harga dan kuantiti diminta bagi buah rambutan. Okey, dia bagi harga 1, kuantiti diminta ialah 60 kg. Harga 2, kuantiti diminta ialah 50 kg. Soalan dia, berapakah nilai keanjalan harga permintaan apabila harga berubah dari RM2 ke RM1? Okey, soalan sama macam tadi. Dia ubah sikit je. Kita lihat sama-sama jawapan dia apa ya. Jawapannya ialah A. Okey, tahniah kepada siapa yang dapat jawab dengan betul. Yang tak dapat tak apa. Kita tengok sama-sama lagi sekali bagaimana cara nak jawab. Okey, ni formula keanjalan permintaan. Sama juga macam tadi. Peratus perubahan kuantiti diminta kita bahagi dengan peratus perubahan harga. Kita kembangkan lagi formula ini. Okey, peratus perubahan kuantiti ialah kuantiti baru tolak kuantiti lama, kita bahagi dengan kuantiti lama. Harga baru tolak harga lama, kita bahagi dengan harga lama. Okey, sepatutnya ada darat 100, bahagi dengan darat 100, jadi kita boleh abaikan 100 itu. Okey, sekarang kita nak kenal pasti mana satu harga lama. Dia bagi tahu soalan harga berubah dari RM2 ke RM1. Jadi RM2 harga lama. Kalau RM2 harga lama, kamu tengok straight ni, bila harga 2, kuantiti diminta ialah 50. Jadi itu kuantiti lama. Okey. Bila 2 ke RM1. Jadi harga baru ialah P1. P1, harga baru ialah RM1. Bila RM1, kuantiti diminta ialah 60. Jadi itu adalah Q1. Kita dah kenal pasti PO, P1, QO, Q1. Tinggal kita isi sahaja angka dalam tu. Okey. Dah isi, tekan kalkulator. Ingat, jangan terus bagi arahan kat kalkulator. Kamu tekan je kalkulator tanpa kurungan-kurungan, kamu takkan dapat jawapan. Okey, kalau ni cikgu sarankan kamu boleh buat berasingan. Atau kalau kamu nak terus bagi arahan kepada kalkulator, mesti ada kurungan tersebut. Okey, itu maksudnya kamu nak minta dia selesaikan yang ni dulu. Okey, jadi isi angka. Okey, ada tanda negatif tapi kita abaikan tanda negatif sebab tanda negatif menunjukkan hubungan songsang antara harga dan kuantiti. Jadi jawapan dia 0.4A. Okey, boleh. Itu kita tengok lagi soalan bab 2 pasaran ni, bila kata soalan ke pengiraan, dia melibatkan soalan keanjalan. Kita tengok lagi soalan keanjalan lagi, soalan 6. Okey, kita teruskan dengan soalan 6. Masih soalan keanjalan. Cikgu dah habaq dah. Kalau soalan bab 2 ni memang melibatkan soalan keanjalan, pengiraan dia. Okey, soalan dia, kuantiti penawaran keropok ikan pada harga RM2 adalah sebanyak 200 bungkus. Nilai keanjalan harga penawaran keropok ikan ialah 2. Berapakah kuantiti penawaran baharu bagi keropok ikan jika harga meningkat sebanyak 30%? Okey. Kita tengok sama-sama apa jawapan dia. Okey, jawapan dia ialah C. Tahniah yang dapat jawab dengan betul. Okey, yang tak dapat tak apa. Okey, ataupun yang silap. Kita tengok sama-sama. Macam mana cara nak dapat jawapan dia? Okey, macam biasa formula dia, keanjalan penawaran sama dengan peratus perubahan kuantiti bahagi peratus perubahan harga. Dia dah bagi tadi ialah 2. Okey, kemudian kita boleh kenal pasti kuantiti lama ialah 200. Okey, kuantiti baru yang kita nak cari. Okey, kuantiti baru yang kita nak cari. Jadi peratus perubahan harga pun dia dah bagi 30%. Okey, jadi 2 sama dengan peratus perubahan kuantiti bahagi 30. Okey, jadi kita nak bawa sama dengan apa? Bahagi 30, kita bawa naik atas. Kita bawa ke seberang sini, jadi 30 kali 2, 60. 60 sama dengan peratus perubahan kuantiti.
Okey, sama peratur perubahan kuantiti, formula dia Q baru Q1 tolak QO bahagi QO darab 100. Okey, QO kita dah ada dah. Okey. Okey, sebenarnya kat sini ada bahagi per. Okey, Q1 tolak 200 per 200. Okey. Sama dengan 0.6. Okey. 120 sama dengan Q1 tolak 200. Jadi Q1 tolak 200 sama dengan 120. Q1 sama dengan 120 tambah 200. Ini formula jalan pengiraan yang dapat C320 unit. Okey, teruskan lagi dengan soalan bab 3. Okey, pendapatan individu. Maklumat berikut berkaitan dengan pendapatan bulanan Puan Syahrina. Puan Syahrina bekerja sebagai penolong pengurus dengan gaji bulanan RM3,000. Beliau mempunyai simpanan sebanyak RM18,000 dalam akaun simpanan tetap dan mendapat faedah 10% setahun. Anak sulung beliau memberi RM200 setiap bulan. Selain itu, beliau menyewakan 2 buah rumah kedainya dengan kadar bulanan RM300 sebuah. Beliau juga memperolehi keuntungan sebanyak RM1,500 sebulan dari perniagaan restorannya. Okey, soalan dia, berapakah jumlah pendapatan bulanannya? Cikgu rasa dah ada yang dapat jawapan ni. Kita tengok sama-sama apa jawapan dia. D, RM5,450. Macam mana dapat? Okey. Pertama, upah. Upah dalam stimulus ni dia dah sebut RM3,000. Okey, faedah. Faedah 10% setahun. Jadi 10 per 100 darab 18,000. Tapi itu adalah untuk setahun. 1,800 ni untuk setahun. Tapi soalan kita ialah pendapatan bulanan. Jadi 1,800 kena bahagi 12. Untuk sebulan ialah 150. Okey. Anak sulung dia bagi 200. Itu ialah bayaran pindahan 200. Sewa. Okey. 2 buah rumah kedai. 1, 300, 2 buah. 2 kali 300, 600. Dan untung 1,500. Jadi kita jumlahkan. Kita tekan kalkulator. Semua dapat 5,450. Okey. Yang ni boleh nak. Itu pendapatan bulanannya. Okey. Kita teruskan lagi. Okey. Jadual 1 menunjukkan upah wang dan harga purata barang. Dia bagi tahun 2011, 2012 upah wang dan harga purata barang. Apakah kesan ke atas upah benar pada tahun 2012 berbanding tahun 2011? Dia nak kesan. Okey, kita teruskan. Kita lihat jawapan dia boleh? Okey, jawapannya ialah B. Okey, macam mana dapat B? Pertama, kamu kena tahu formula. Upah benar, formula dia upah wang bahagi harga purata barang. Upah wang dia dah bagi, harga purata barang dia dah bagi. Jadi tinggal kita bahagi sahaja. Kita cari upah benar 2011, 920 bahagi 20 dapat 46 unit. Ingat, upah benar ialah dalam bentuk unit. Okey. Upah benar 2012. 1,000 kita bahagi dengan 25. Jadi dapat 40. Dia nak kesan ke atas upah benar tahun 2012 berbanding 2011. Jadi 2012 banding dengan 2011. Jadi kita ambil 46 tolak 40. Turun sebanyak 6 unit. Jadi dia daripada 46 dia dah turun jadi 40. Berturun sebanyak 6 unit. Okey. Encik Fazil menyimpan sebanyak RM4,500 dalam akaun simpanan di Bank Perdagangan pada 1 April 2015. Bank menetapkan kadar faedah 2.5% setahun. Okey. Berapakah faedah yang diperolehi pada 31 Disember 2015?
soalan nak kita cari faedah. Okey, kita tengok jawapan. Siapa yang dah dapat jawapan boleh masukkan dalam live chat kita. Okey, kita tengok jawapan dia. Jawapan C. Macam mana dapat C? Okey, ini formula dia. Faedah sama dengan jumlah simpanan darab kadar faedah darab tempoh simpanan. Okey, cara cikgu cari dulu faedah setahun. Okey, jumlah simpanan 4,500 darab sebab 2.5% faedah dia ialah setahun. Okey, jadi kita cari dulu untuk setahun RM RM112.50. Kan? Kemudian kita nak tahu dia simpan 1 April. Kita nak cari faedah yang diperolehi 31 Disember. Berapa bulan? 9 bulan. Jadi RM112.50 kita bahagi dulu dengan 12. Artinya kita nak cari untuk 1 bulan. Kemudian kita darab 9 bulan iaitu tempoh simpanan. Jadi jawapan dia RM84.38 sen. Dengan perbelanjaan dan potongan wajib Encik Husni bagi tempoh 1 bulan. Dia ada butiran dan berapa RM. Soalan dia, berapakah jumlah potongan wajib Encik Husni? Okey, boleh mula cari jawapan sekarang. Ni senang je ni, terus guna kalkulator tekan-tekan. Jawapan dia A. Ingat potongan wajib ada 4 komponen saja. KWSP, perkeso, zakat dan cukai. Okey, jadi kita jumlahkan yang ada dalam soalan kita adalah cukai pendapatan, KWSP dan zakat. Sewa rumah dan insurans adalah perbelanjaan. Dia bukan potongan wajib. Okey, dua ni bukan. Okey, jadi kita jumlahkan sahaja. Tambah dapat jawapan RM405. Okey, maklumat di bawah berkaitan dengan kos pengeluaran syarikat Harmoni Sendirian Berhad. Syarikat Harmoni Sendirian Berhad menanggung kos tetap sebanyak RM50 dan kos berubah sebanyak RM40 untuk mengeluarkan 20 batang pen. Berapakah kos purata? Okey, senang je ni nak cari, betul? Ingat formula, kita isi angka sahaja. Okey. Cikgu rasa mudah je yang ni. Okey, kita tengok jawapan dia apa. D. Ingat, AC kos purata sama dengan TC total cost, kita bagi dengan total produk. Keluaran purata sama dengan jumlah kos bahagi jumlah keluaran. Okey, macam mana dapat total cost? Jumlah kos, kita ambil kos berubah. Okey, kos tetap, kita tambah kos berubah, jumlah kos. Kemudian kita bahagi. Okey, 20 batang pen ialah jumlah keluaran TP. Terus dapat jawapan. Senang saja soalan. Maklumat di bawah berkaitan dengan kos pengeluaran suatu barang. Okey, dia bagi kos berubah, dia bagi kos tetap, dia bagi kos purata. Berapakah jumlah output? Okey, ini pun soalan mudah. Tahu formula, kita hanya buat penyelesaian matematik sahaja. Okey, kita tengok jawapan. Okey, jawapan dia A. Tahniah yang dapat jawapan yang tepat. Sama formula macam tadi. AC sama dengan TC bagi TP. Okey, dia dah bagi AC kos purata RM. RM, kos berubah tambah kos tetap bahagi TP. Kita nak cari TP. Jumlah output, total produk. Okey, jadi dapat 250 bahagi TP. Nak cari TP, kita bawa TP ke sini. Jadi 250 bahagi 5. 50 unit. Okey, bagus. Tahniah yang dapat jawapan tepat. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan pengeluaran sebuah firma. Output 1000 unit, harga jualan seunit RM15, kos purata 10. Berapakah untung firma? Ini soalan pengiraan tentang untung. Okey, ingat lagi formula untung? Okey, cuba cari, cikgu bagi masa sedikit. Okey, kita tengok jawapan. A, 5,000. Macam mana dapat A? Tahniah yang dapat jawab dengan tepat. Okey, macam mana dapat A? Okey, ingat formula untung, jumlah hasil tolak jumlah kos. Okey, TR, jumlah hasil. Macam mana dapat jumlah hasil? Harga darab kuantiti.
Okey, harga kita dah ada harga 15, kuantiti 1000 unit. Jadi jumlah hasil kita RM 15,000. Okey, sekarang dia bagi kita kos purata. Kos purata AC sama dengan TC bagi TP. Kos purata 10 dia dah bagi dah. Okey. Jadi dia dah bagi 10. Okey. Jadi kita nak cari berapa jumlah kos. Okey, jumlah 10 kos purata sama dengan jumlah kos bahagi TP. TP kita dah ada 1000 unit. Okey, jadi jumlah kos ialah 10,000. 1000 darab dengan 10. Bila kita nak cari TC, bila 1000 bahagi kita bawa ke sebelah sini, kita kena darab. Okey. Jadi untung kita dah ada dah. Balik kepada formula asal. Jumlah hasil kita tadi 15,000, kita tolak dengan jumlah kos kita 10,000. Jadi jawapan dia RM 5,000. Okey, boleh kita teruskan lagi dengan soalan. Maklumat di bawah menunjukkan kos pengeluaran firma roda yang mengeluarkan basikal jenama lasak. Okey, dia bagi jumlah keluaran, kos tetap dan kos purata. Berapakah kos berubah yang ditanggung firma tersebut? Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, jawapan C. Tahniah yang jawab dengan yang betul. Jawab dengan betul. Okey, masih formula yang sama. AC ialah TC bagi TP. Macam mana dapat TC? TC total cost, kita ambil FC tambah VC. Kos tetap tambah kos berubah bahagi dengan TP 50. Okey, jadi yang dia dah bagi kat kita, AC dah ada dah 100. Okey, kos tetap FC dah ada dah 1500. TP jumlah keluaran dah ada dah 50 unit. Yang tak ada variable cost. Kos berubah. Itu yang diminta kita cari. Okey, jadi penyelesaian matematik sahaja. 50 bila bahagi 50, kita nak bawa ke sebelah sini. Ke sebelah kiri, bila bahagi kita bawa ke sini ialah darab. Jadi 100 darab 50 dia jadi 5000. 5000 sama dengan 1500 tambah VC. Macam mana nak cari VC? VC sebelah sini, di sebelah kanan kita nak bawa ke kiri ialah tolak. Okey, RM 5000 tolak 1500, jawapan dia 3500. Sebab cikgu kata soalan pengiraan ni mudah je. Okey, kamu hafal formula, kemudian kamu selesaikan matematik je, penyelesaian matematik. Okey, hanya kita cari satu formula ubah yang diminta kita cari. Jadual 3 menunjukkan kos pengeluaran sebuah firma. Okey, dibagi jumlah keluaran, jumlah kos. Berapakah kos sud apabila jumlah keluaran meningkat dari 75 unit ke 80 unit? Kos sud sama dengan kos marginal, MC. Okey, soalan dia nak kamu cari MC, kos marginal bila jumlah keluaran meningkat daripada 75 ke 80. Okey, jadi formula MC. Apa formula MC? Kemudian kita isi angka dalam formula tersebut. Okey, ada yang dapat jawapan dah? Okey, kita tengok sama-sama apa jawapan dia. Okey, jawapan D. Tahniah yang jawab dengan betul. Yang tak dapat kurang tepat, kita tengok kenapa jawapan dia D. Okey, ingat formula MC, kos marginal sama dengan perubahan dalam jumlah kos bahagi perubahan dalam jumlah keluaran. Perubahan TC bahagi perubahan TP. Okey, jadi perubahan dia dah sebut meningkat dari 75 ke 80. Bila kata perubahan, sekarang kita tolak dengan sebelum. Jadi bila 80 jumlah kos 1176, kita tolak dengan sebelum iaitu 1125. Bahagi dengan 80 sekarang jumlah keluaran, tolak dengan sebelum 75. Okey, mesti selesaikan satu-satu dulu. Okey. Okey, cari dulu di atas berapa perubahan jumlah kos 51, kemudian perubahan jumlah keluaran 5. 51 bagi 5 RM RM10.20
Okey. Jadual 2 berkaitan dengan kos pengeluaran suatu barang. Okey, dia dah bagi kamu tingkat keluaran, kos berubah. Jika kos tetap ialah RM150, pada tingkat keluaran berapakah kos purata paling minimum? Okey, soalan minta kos purata AC. Tadi kita dah lihat kan formula AC ialah TC bahagi TP. TC jumlah kos, macam mana dapat? Kos berubah kena tambah dengan kos tetap. Dan ingat kos tetap adalah sama untuk setiap tingkat keluaran. Okey, dah boleh cari dah. Okey, kita tengok apa jawapan dia. Siapa jawab dengan tepat? Kamu dapat jawapan tepat dah? Okey, jawapan dia C. Tahniah yang dapat jawab dengan tepat. Okey, kita tengok macam mana dapat C. Okey, yang tak dapat jawapan betul, tak apa. Kita tengok sama-sama. Macam mana dapat jawapan betul? Okey, ingat formula AC, TC bagi TP. TC jumlah kos. Jumlah kos ialah kita ambil kos berubah VC, kita tambah dengan FC, kos tetap. Ingat kos tetap, dia tetap sama pada setiap tingkat keluaran. Jadi kita jumlahkan jumlah kos bagi setiap tingkat keluaran. Kemudian kita cari pula kos purata. Kos purata, jumlah keluaran bahagi dengan tingkat keluaran. TC bahagi TP. Okey, kita cari untuk semua tingkat keluaran. Soalan tanya kos purata paling minimum. Paling minimum, okey, paling minimum 27. Okey, kita pergi 27 ni ialah bila tingkat keluaran. Okey, pergi tepi tingkat keluaran 30. Sebab tu jawapan dia ialah C. Terima kasih. Alhamdulillah kita dah selesai perkongsian ilmu pada hari ini. Dan sekali cikgu nak mohon maaf kalau sekiranya sepanjang perkongsian ilmu kita pada hari ini terdapat salah dan silap dari pihak cikgu. Okey. Akhir kata, cikgu harap perkongsian ilmu, cikgu panggil ini perkongsian ilmu sebab kita buat sama-sama latih to be. Okey, cikgu harap latih to be yang kita buat pada hari ini memberi manfaat kepada kamu untuk menguasai soalan pengiraan kertas satu objektif. Itu sahaja daripada cikgu pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.